Okey, bahagian pertama yang terdapat dalam rancangan perniagaan ialah latar belakang. Pengenalan bagi perniagaan kami ialah kami memulakan perniagaan menjual air minuman berasaskan buah-buahan dan campuran asam boy, iaitu air apple asam boy, jambu asam boy dan juga air lychee asam boy. Okay, kami memilih untuk menjual air seperti ini kerana kurangnya para peniaga yang menjual air minuman campuran asam boy. Okay, seterusnya visi. Visi bagi perniagaan kami iaitu Ayak Boy Enterprise ialah ingin menjadi perusahaan air minuman yang sihat, bersih, halal dan sentiasa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Okey, misi Ayak Boy Enterprise pula ialah ingin mempelbagaikan perisa air dan memperkenalkan air minuman secara meluas serta sentiasa mendahulukan kepuasan pelanggan dan membekalkan produk mengikut masa yang ditetapkan. Okey, maklumat perniagaan Ayak Boy Enterprise pula ialah nama perniagaan seperti yang telah saya katakan tadi ialah Ayak Boy dan lokasi perniagaan pula terletak di Kulim, Kedah. Okey, kami menjalankan perniagaan secara perkongsian dengan seramai 4 orang ahli rakan kongsi. Nama rakan kongsi dan juga peratusan modal Ayak Boy Enterprise ialah Nurul Nazira sebanyak 40%, Intan Is, Nur Akila sebanyak 20%, Nurul Ain sebanyak 20%, Aini Nur Nabila sebanyak 20%. Sekarang kita akan masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi Ayak Boy Enterprise adalah ringkas kerana menggunakan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Fungsi yang terdapat dalam Ayak Boy Enterprise ialah pengurus besar, pengurus kewangan, pengurus pentadbiran dan juga pengurus pemasaran. Segala pengurusan ini dikendalikan mengikut kepakaran masing-masing. Yang terakhir untuk bahagian latar belakang ialah analisa SWOT, iaitu kekuatan. Kekuatan yang terdapat dalam Ayak Boy ialah lokasi yang menarik, air yang jarang dijual orang, lepas tu mempunyai bungkusan yang menarik. Kelemahan dia kurang pengalaman berniaga. Untuk peluang pula, peluang mencabar diri dalam perniaga, peluang untuk mengetahui pattern dalam perniaga. Ancaman yang bakal dihadapi ialah trend yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa dan juga ada pesaing baharu. Seterusnya saya akan membentangkan tentang rancangan sumber manusia. So, yang pertama adalah keperluan perjawatan. So, kami ada 4 jawatan. Yang pertama adalah pengurus besar, yang kedua pengurus pemasaran, yang ketiga pengurus kewangan dan yang keempat pengurus pentadbiran. So, keempat-empat jawatan berkelulusan diploma dan taraf jawatan adalah tetap. Bagi kemahiran dan pengalaman, untuk pengurus besar berpengalaman dalam mengurus syarikat. Yang kedua, pengurus pemasaran mempunyai kemahiran dalam memasarkan produk. Yang ketiga, pengurus kewangan berpengalaman dalam mengurus kewangan. Dan yang keempat, pengurus pentadbiran berkemahiran dalam mengurus urusan surat menyurat serta merancang memulakan perniagaan. Bagi gaji sebulan, pengurus besar adalah sebanyak 2,000. Pengurus pemasaran sebanyak 1,400, pengurus kewangan 1,400 dan pengurus pentadbiran 1,400. Seterusnya, gaji, faedah dan perlindungan. Yang pertama, KWSP. Dana simpanan pekerja adalah wajib bagi majikan yang diberikan kepada setiap pekerja yang dinyatakan adalah Akta Pekerjaan 1995. Yang kedua adalah Perkekso. Faedah ini juga diberikan kepada pekerja. Ini kerana seksa memberikan perlindungan kepada pekerja dalam pelbagai situasi seperti kemalangan sebelum waktu bekerja, semasa waktu bekerja dan selepas waktu bekerja. Sekiranya terjadi kepada mana-mana pekerja, mereka boleh membuat tuntutan daripada majikan seperti disebut dalam Akta Pekerjaan 1995. Perniagaan kami akan menarik 0.5% daripada gaji pekerja untuk perkara tersebut.
So bagi caruman KWSP sebanyak RM1,166 dan bagi caruman pegeso RM127.70. Seperti dinyatakan dalam Akta Pekerjaan 1995 di mana pekerja boleh mengambil cuti untuk sebarang keadaan yang disahkan oleh pengusaha. Perniagaan kami menyediakan cuti sakit dan cuti tahunan. Bagi cuti tahunan, minimum 7 hari dan maksimum 14 hari. Bagi cuti sakit, minimum 12 hari dan maksimum 23 hari. Dan cuti umum, 4 hari cuti umum wajib cuti, iaitu Hari Raya Haji, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Cina dan Hari Deepavali. Seterusnya, senarai perabot dan peralatan pejabat. Bagi senarai perabot, ada meja, kerusi, penghawa dingin, almari dan alat pemadam api. Bagi senarai peralatan pejabat, komputer, alat tulis, kertas A4 putih, kalkulator, telefon, cash register, mesin fotostat dan papan putih. Seterusnya adalah kos perabot dan peralatan pejabat sebanyak RM3,664. Yang terakhir sekali adalah perbelanjaan rancangan sumber manusia sebagi sebulan adalah RM6,299.95. Bagi setahun RM78,340. Saya akan membentangkan bahagian rancangan operasi. 3.1 Produk pengeluaran. Kami mengeluarkan air minuman asam boy berasaskan buah-buahan asli seperti apel hijau, jambu batu dan laici. 3.2 Anggaran pengeluaran bulanan dan tahunan. 2,400 produk dikeluarkan dalam satu bulan pertama dan anggaran pengeluaran bulanan seunit meningkat sebanyak 3% mengikut keadaan semasa dan mengikut jumlah keseluruhan bagi satu tahun pertama. Jumlah anggaran pengeluaran dalam satu tahun pertama bagi ramalan unit pengeluaran adalah 30,816. Dan jumlah anggaran pengeluaran dalam satu tahun pertama bagi anggaran bulanan 215,712. 3.4 Keperluan mesin dan peralatan. Pengurusan bahan amat penting dalam proses pembungkusan dan pembuatan. Usahawan perlu merancang dan mengawal kualiti pembungkusan dan pembuatan secara berkesan dan cekap. Jenis mesin dan peralatan. Mesin pengisar buah, mesin pemanas air, peti ais frozen, peti ais satu pintu, dan jenis peralatan rak besi, kotak plastik, pisau, pengupas kulit, jak, senduk, papan pemotong, bekas ataupun besen dan meja lipat. 3.6 Perbelanjaan rancangan operasi. Hanya perbelanjaan mesin dan peralatan sahaja mempunyai jumlah tahunan kerana ia merupakan aset tetap yang hanya berubah mengikut keadaan semasa. Jenis perbelanjaan bahan mentah, apel hijau, jambu batu, laici, asam buai, gula, botol dan stiker produk. Jumlah bagi bulan pertama 4,280. Aset bukan semasa mesin pengisar buah, mesin pemanas air, peti ais frozen, peti ais satu pintu, peralatan rak besi, kotak plastik, pisau, pengupas kulit, jak, senduk, papan pemotong, bekas ataupun besen dan akhir sekali meja lipat. Jumlah keseluruhan bagi aset bukan semasa mesin 4,730. Utility, sewa, bil air dan elektrik, akhir sekali bil internet. Jumlah keseluruhan bagi utility 630. Jumlah keseluruhan perbelanjaan operasi adalah RM9,640. Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan bentangkan tentang rancangan pemasaran bagi Ayak Boy Enterprise.
Yang pertama untuk produk. Produk yang kami tawarkan adalah produk yang berkualiti dan setara dengan harga. Kami juga akan sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran agar perkhidmatan sentiasa kekal kompetitif dan diterima pelanggan. Produk kami juga berasaskan buah-buahan iaitu apple asam boy, jambu asam boy dan lychee asam boy. Bagi harga pula, untuk penentuan kos pengeluaran jus buah-buahan seunit, untuk kos langsung iaitu bahan mentah dan bahan pembotolan berjumlah RM2. Untuk upah langsung pula bagi gaji pekerja berharga RM4. Untuk kos terlangsung seperti mesin dan peralatan utiliti dan lain-lain berjumlah RM1. Jadi keseluruhan jumlah ialah RM7. Seterusnya bagi tokokan markup ataupun keuntungan. Okey, untuk harga jualan melalui kedai runcit dan restoran tokokan sebanyak 40%. Setelah dihitung, kos unit ditambah dengan peratusan tokokan didarabkan dengan kos unit iaitu RM7 ditambah dengan RM2.80. Jadi jumlah yang kita dapat adalah RM9.80. Setelah dibundarkan, harga jualan melalui kedai ialah RM10. Untuk harga jualan melalui atas talian pula, harganya ialah RM10.80 iaitu RM7 ditambahkan dengan RM3.85. Setelah dibundarkan, harga secara atas talian ialah RM10.80. Seterusnya bagi lokasi dan pengagihan. Okey, kami akan lakukan secara atas talian kerana dengan kaedah ini produk kami dapat dicapai oleh ramai orang kerana dia atas talian tiada had sempadan dan kedudukan yang meluas. Untuk pengagihan pula, kami akan mengedarkan produk kami melalui kaedah pos. Bagi promosi pula, promosi seperti yang kita tahu adalah untuk memperkenalkan produk baharu kepada pasaran. Jadi kami akan membuat periklanan. Periklanan yang kami akan lakukan ialah melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Seterusnya ialah promosi jualan. Kami akan membuat promosi seperti memberi diskaun pada bulan Ramadan ataupun hari-hari perayaan ataupun kepada pelanggan tetap kami. Seterusnya ialah banner. Kami akan mempaparkan banner kami apabila kami menyertai mana-mana pesta terbuka, expo ataupun karnival. Untuk strategi pemasaran pula, yang pertama ialah barangan. Kami akan memastikan barangan kami sentiasa terjamin di mana tarikh luput akan dipaparkan pada setiap bungkusan. Kedua ialah promosi. Kami akan memberikan tawaran istimewa pada hari-hari perayaan bagi menggalakkan jualan. Kami juga akan menyediakan package ataupun pack istimewa untuk majlis seperti perkahwinan dan sebagainya. Yang ketiga ialah tempat. Kami akan memasarkan produk kami di atas talian. Yang keempat ialah harga. Kami akan memberikan harga pengenalan bagi setiap produk baru yang dikeluarkan. Dan juga kami akan memberikan potongan harga istimewa buat yang membeli secara borong. Dan seterusnya ialah analisa pesaing. Untuk analisa pesaing kami dapati ada juga pengusaha kecil-kecilan yang mengusahakan produk yang sama dengan kami dan mereka juga baru menubuhkan perniagaan masing-masing. Yang pertama ialah perniagaan Kak Kiah Drinks. Mereka menawarkan air buah-buahan dan jus dengan campuran pelbagai buah. Kekuatan yang mereka ada ialah kedai mereka terletak di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung ataupun pembeli. Kelemahan mereka pula ialah mereka tiada promosi dan sering menutup kedai. Seterusnya ialah Ani Cafe. Perniagaan Ani Cafe menjual jus buah-buahan dan pastry. Kekuatan mereka ialah mereka punya premis perniagaan yang strategik. Kelemahan mereka pula ialah mereka baru sahaja beroperasi dan tidak mempunyai pilihan jenis air yang pelbagai. Seterusnya ialah perbelanjaan rancangan pemasaran. Untuk perbelanjaan rancangan pemasaran bagi belanja promosi iaitu iklan di Facebook dan Instagram, kami anggarkan untuk Facebook untuk tahunan sebanyak RM2,400 dan Instagram pula sebanyak RM1,200. Bagi belanja promosi iaitu banner, kami anggarkan untuk setahun hanyalah RM450. Dan untuk belanja pengangkutan seperti bahan minyak ataupun kenderaan, kami anggarkan RM6,000 untuk setahun. Jadi jumlah keseluruhan ialah RM100,050. Bahagian terakhir dalam rancangan perniagaan iaitu rancangan kewangan. Yang pertama, kos permulaan perniagaan ayak buah enterprise sebanyak RM17,493.95.
Perbelanjaan yang terdapat dalam kos permulaan perniagaan ini ialah aset tetap, keperluan modal kerja dalam 1 bulan dan juga belanja permulaan. Seterusnya, sumber pembiayaan perniagaan. Nur Nazira binti Muhammad Yusof sumbangan sebanyak RM5,000, Nurul Ain, Aini Nur Nabila dan Intan A sebanyak RM3,000 dan pinjaman dari Tekun sebanyak RM50,000. So, jumlah kesemuanya adalah RM74,000. Untuk analisis titik modal, syarikat Ayak Boy Enterprise menjual pelbagai jenis air pada harga RM7 sebotol. Kos berubah sebotol produk air ialah RM5 bagi pengeluaran antara 2,000 unit hingga 2,400 unit. Kos tetap ialah RM50,400 untuk jangka masa 3 bulan. Untuk mendapatkan titik pulang modal seunit didarabkan dengan harga iaitu 2,400 unit didarabkan dengan harga sebotol RM7. Jumlah yang akan didapati ialah RM16,800. Untuk untung pula, jumlah hasil ditolakkan dengan jumlah kos. Unit jualan didarabkan dengan harga dan ditolakkan dengan kos tetap. Jadinya 2,400 didarabkan dengan RM5 ditolak dengan RM4,280. Jumlahnya ialah RM7,720 ditolak pula dengan RM4,280. Jumlah keseluruhan untung ialah RM3,440. 5.4 Penyata belanjawan tunai bagi Ayak Boy Enterprise. Penyata belanjawan tunai bagi tahun berakhir 30 September 2020. Dalam penyata belanjawan tunai ada termasuk belanja sumber manusia, belanja operasi dan belanja pemasaran. Jumlah pembayaran ada termasuk belanja sumber manusia, belanja operasi dan belanja pemasaran dalam setahun adalah 132,419.4. Baki akhir ataupun baki HP untuk setahun sebanyak 1,226,199.9. Penyata kewangan bagi penyata pengeluaran Ayak Boy Enterprise. Perkara ialah kos bahan langsung iaitu stok awal bagi belian sebanyak RM4,280, pulangan belian RM0, angkutan masuk RM0, duty atas belian RM0, kerja dalam proses air RM0. Jadi kos bagi bahan mentah ialah RM4,280. Bagi buruh langsung iaitu gaji pekerja pengeluaran bagi setahun sebanyak RM50,499. Jadi kos prima adalah sebanyak RM54,799. Untuk kos overhead pula bagi KWSP kos sebanyak RM9,084, perkeso sebanyak RM1,196, elektrik dan air sebanyak RM125 setiap satu. Sesuai nilai alat-alat kecil pula sebanyak RM0. Jadi kos overhead semuanya ialah RM10,530. Kos perkilangan setelah dijumlahkan keseluruhan adalah RM65,263. 5.5.2 Penyata pendapatan. Penyata pendapatan bagi Ayak Boy Enterprise. Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2020. Untung bersih adalah sebanyak RM195,698.05. Penyata kedudukan kewangan Ayak Boy Enterprise pada 30 September 2021. Keseluruhan penyata kedudukan kewangan ini adalah berjumlah RM1,234,593.90. Perbelanjaan yang terdapat dalam penyata kedudukan kewangan ini adalah perbelanjaan aset tetap, perbelanjaan aset semasa, liability jangka panjang dan juga equity pemilik. Dan yang terakhir sekali adalah jadual pelaksanaan projek. Bagi bulan 9 adalah penubuhan perniagaan dan aktiviti pembangunan. Bagi bulan 10, penyediaan prototipe produk, permohonan pinjaman, pengambilan kaki tangan pengurusan dan pembelian aset tetap. Bagi bulan 11, perolehan bahan mentah, pengeluaran bermula dan jualan pun bermula.